warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini sekali lagi Pak Haji bersama dengan bapa, ibu, tuan-puan dalam program bersama dengan program Pak Haji dalam perawatan herba. Masya-Allah. Tajuk kita bincang ni menarik sikit ya. Bukan menarik sikit, menarik banyak. Merawat jin yang sakit. Moga-moga ya, dalam bahasa Jawa kita mugi-mugi. Moga-moga kesemua dapat dengar daripada mula sampai akhir. Jangan ambil di pertengahan. Selalunya ilmu kalau dengar pertengahan, itulah yang selalunya salah. Salah sangka, salah dengar, salah tanggap. Ya, jadi itu adalah di antaranya. Belajar biar daripada awal baru tahu usul-usulnya, perbincangannya seperti apa. Kalau kita dengar di pertengahan saja, kadang-kadang itulah timbul fitnah tu. Fitnah kerana tak mengambil daripada usulnya, daripada sebabnya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kerana tajuknya begitu menarik sekali dan tujuannya Pak Haji buat tajuk ni nak bincang pasal herba sebenarnya. Tetapi walaupun tajuk merawat jin yang sakit, tetapi tajuknya ialah herba ya. Macam mana kita nak bincang di sudut herba? Masya-Allah ya. Soalannya, bolehkah kita merawat jin yang sakit ni? Soalannya ya. Nampak jin pun tidak, nak rawat macam mana? Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang mengaku bahawa dia nampak jin, ini harus diperhatikan betul-betul dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang mengaku mampu melihat jin ya di dalam tubuhnya yang benar, tubuh jin yang sebenar itu, maka dia kena mengucap kalimah la ilaha illallah semula. Masya-Allah. Ini sangat menarik untuk kita berbahas. Kalaupun kita nak jadi perawat siapa pun, jangan mudah-mudah ya. Kalau kita pergi pun, orang tu kata dalam tubuh badan kamu ada 7 ekor jin. Awas. Ingat pesanan Pak Haji ni, ingat pesanan para ulama-ulama kita, bahawa siapa yang mengaku melihat jin. Ya, itu di antaranya. Kerana apa? Batasan yang Allah buat di antara alam jin dan alam manusia ini berbeza. Di dunia, jin dapat melihat kita. Di akhirat, kita dapat melihat jin. Itu keadilan Allah. Jadi oleh sebab itu, maka pada putaran yang pertama, mampukah kita untuk merawat jin yang sakit? Jawapannya, kita tak mampu untuk lihat jin. Bagaimana kita nak merawat jin? Itu yang pertama. Yang kedua, yang Pak Haji nak sebutkan, iaitu menolak sangkaan bagi setengah-setengah perawat mengatakan, saya lihat dalam tubuh badan kamu ada 7 ekor jin. Itu tak betul. Ya, baik. Soalan yang kedua, bagaimana kalau kita menggunakan jin untuk mengubat jin? Itu yang cukup menarik. Ya, kita guna jin Islam. Kononnya lah ya, dalam selalu perbincangan kita yakin sebenarnya ada jin Islam, ada jin kafir. Boleh tak kita gunakan jin untuk merawat jin? Boleh atau tidak? Baik, untuk menjawab persoalan itu, ulama telah pun berbincang, boleh tak kita menggunakan jin Islam untuk merawat penyakit manusia? Sebelum kita bercakap dengan untuk merawat penyakit jin, ulama sepakat mengatakan tidak boleh, jangan jauhi, larilah daripada menggunakan jin di dalam perawatan. Walaupun jin Islam. Tak boleh ya. Jadi artinya kita tak dibenarkan menggunakan jin walaupun jin Islam digunakan untuk perawatan. Tak boleh, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia akan terdedah kepada ghurur, tipu daya. Syaitan ini sangat-sangat pintar untuk menipu. Jadi oleh sebab itu, maka perlu kita ingat betul-betul ya, bahawa apabila kita nak menggunakan jin untuk perubatan manusia pun tidak boleh, apatah lagi nak gunakan jin untuk perawatan jin, lagi tak boleh. Jadi bagaimana ya? Bagaimana sekiranya orang itu menggunakan jin untuk perawatan manusia? Bagaimana? Maka di sini Pak Haji bukan seorang ulama untuk membincangkan. Pak Haji cuma nak menegaskan bahawa pengobatan kita ialah pengobatan menegakkan tauhid. Penegakkan tauhid ialah ubudiyah lillahi wahdah, yakni kita berubudiyah kepada Allah, itu Allah yang satu, Allah yang esa, iaitu
ud'uni astajib lakum. Minta. Bila kita kata kita nak minta ini kepada Allah, ya kita bertawasul. Bertawasul. Apa yang Pak Haji nak sebut dengan bertawasul? Bertawasul dengan menggunakan asma Allah. Asmaul Husna, dengan menyebut nama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dengan menyebut nama-nama Allah yang agung. Dan kita meyakini bahawa akan turun pertolongan Allah bila kita mengubah sesuatunya. Yang kedua, kita juga boleh bertawasul dengan amalan baik yang pernah kita lakukan. Boleh. Itu yang antara yang Pak Haji nak sebutkan. Bagaimana kita menggunakan Asmaul Husna dan juga kita meminta dengan menggunakan amalan baik. Dan kita juga meminta sama seperti mana dalam solat ataupun doa duha. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku sebagaimana telah Engkau kurnia kepada hamba-hambamu yang soleh. Itu ada di antaranya. Baik. Jadi oleh sebab itu, kalaulah kita tak boleh menggunakan, tidak dibenarkan menggunakan jin Islam, sudah tentu tak boleh juga gunakan jin kafir. Jadi kita tidak meminta pertolongan dengan jin. Manusia ini Allah ciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan diciptanya rasul itu di kalangan manusia. Dan jin juga menjadikan Rasulullah SAW itu rasul. Ya, jin yang beriman. Berkeyakinan, yakin. Ma'rifatun rasul. Di mana mereka juga berasulkan Nabi SAW. Jadi oleh sebab itu jelas kepada kita bahawa kita merawat seseorang itu dengan menggunakan tauhid. Dan yang kedua, kita harus apabila kita masuk dalam dunia pengobatan ini, kena memperbanyakkan membaca doa waktu pagi dan pada waktu petang. Satu doa. Kalau kita tak banyak baca doa ini, bahaya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita minta ramai-ramai. Ya Allah, kami mohon kepadamu, minta berlindung dengan Kau ya Allah daripada melakukan sesuatu yang syirik, yang diketahui dan yang tidak diketahui. Minta berlindung. Jadi oleh sebab itulah, maka seorang perawat itu bila dia bercakap tentang dunia ghaib, dia sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati dan dia akan menjaga hati agar hatinya istiqamah di dalam ubudiyah lillahi wahdah. Itu yang seterusnya. Bagaimana orang yang selalunya belajar ini, kita, Pak Haji menyatakan bahawa pembelajaran apa pun termasuk dalam ilmu pengobatan ini mesti ada guru. Bagaimana kalau orang tu kata, saya belajar dengan mimpi. Saya belajar, tiba-tiba dalam mimpi saya datang seorang lelaki mengajar saya membaca sekian-sekian. Saya pun mengamalkan dan ilmu itu jadi. Setelah diamalkan itu jadi. Di mana kamu dapat ilmu ini? Dalam mimpi. Ya, mimpi betul. Mimpi ini ada 3. Mimpi ini. Yang pertama, mimpi daripada syaitan. Yang kedua, mimpi yang datang daripada akal kita sendiri. Yang ketiga, mimpi yang datang daripada Allah. Betul. Memang benar. Namun begitu, apa juga bacaan-bacaan termasuk di dalam bacaan-bacaan Al-Quran yang kita dapat dalam mimpi itu harus dibaca ulang dengan seorang guru di kalangan manusia. Kena pergi depan guru, minta tolong guru dengar. Ni dengar ni, saya semalam bermimpi mendapat ayat bunyinya begini, doanya begini. Tolong dengarkan. Sebab apa? Pernah berlaku di tempat Pak Haji, seorang yang mengaku bahawa dia berubat ini dengan menggunakan roh daripada Rabi'atul Al-Adawiyah. Katanya dia boleh bercakap Arab, asalnya tak boleh cakap Arab. Katanya dia boleh membaca Al-Quran, asalnya tak boleh membaca Quran. Ya, dan ramai orang yang pergi berubat, merawat di situ, sembuh dengan izin Allah. Tetapi bila ada guru-guru, ustaz-ustaz alim ulama yang pergi, mereka mendengar bunyi bacaan tersebut, ternyata bahawa bunyinya seperti bunyi ayat Al-Quran, tetapi diubah-ubah baris atas dan bawah dan sebagainya, hingga mengubah daripada makna asal kepada satu makna pemujaan kepada jin. Masya Allah. Ini adalah huruf tipu daya.
Jadi oleh sebab itu, kalau kata orang itu dia belajar melalui cara mimpi lah katanya, dia mesti juga berguru dengan guru. Dia kena bertanya dengan guru, dia kena belajar dengan guru, dia kena mengambil tahu dengan apa yang dia amalkan itu. Sebab itu hati-hati. Hati-hati sungguh. Sebab dan sebagainya. Sebab apa? Kemuliaan yang kita katakan kemuliaan. Seorang itu bisa duduk macam tu saja. Datanya seorang, dia sudah boleh beritahu kepada seorang tu, ya awak ni sakit ni, begini, sakit ni, sakit ni, sakit ni. Orang tu benar. Benar. Ini begini, macam ni, benar. Itu adalah sebagai daripada ciri-ciri seseorang yang mempunyai dalamannya itu yang menggunakan jin. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang orang tu tak sedar bahawa jin yang dia pelajari itu bukan daripada amalan dia memanggil jin, menyeru jin. Tidak. Tetapi amalan daripada dia berguru dengan guru yang mempunyai jin. Bila dia berguru dengan guru yang mempunyai jin, maka dia akan mendapat sebahagian daripada kelebihan guru yang menggunakan jin itu di dalam firasat jin. Jin yang membisikkan pada dirinya. Jadi oleh sebab itu, bagi mereka yang mencari jalan lurus dengan agama yang lurus, dengan dinullah yang lurus, dengan matlamat pengobatan itu ialah matlamat pengabdian, ubudiyah lillahi wahda, bukan matlamat kepada pengagungan diri sendiri, bukan matlamat dengan membiarkan orang itu mengangkat kita sebagai orang yang berkebolehan. Allah akan memberikan jalan keluar. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tetapi bagi orang yang mendatangi seseorang guru yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dengan tujuan untuk mendapat kelebihan-kelebihan tertentu, dia akan dapat kelebihan tersebut, tetapi kelebihan itu adalah ghurur, tipu daya daripada amalan berjin yang diambil daripada gurunya kepada gurunya kepada gurunya kepada gurunya. Jadi oleh sebab itu, kita dapat lihat orang yang mengabdikan diri kepada Allah, dia takut untuk menerima kelebihan. Sangat-sangat takut. Ataupun boleh kalau orang katakan firasat, orang mengatakan karamah, dia sangat takut. Dia sangat takut dan dia minta perkara-perkara itu jangan berlaku pada dirinya. Sebab apa? Sebab dia takut. Yang pertama, kalau benar, dia takut nak jaga hati. Yang kedua, dia ini sangat-sangat halus perjalanannya, dia takut dia akan ditipu. Apatah lagi tipu di saat kesakitan sakaratul maut. Ini bahaya. Ketika saat seperti dicincang oleh 100 pedang yang tajam, pada ketika itu, ketika seseorang telah terbiasa dengan perkara-perkara yang datangnya pertolongan-pertolongan suara halus dan sebagainya itu, maka dibimbangi pada saat itu tertanggal imannya. Itu yang paling kita takut. Jadi oleh sebab itu, bagi seseorang yang belajar menekuni di jalan yang lurus dalam dunia pengobatan ini, kalau timbul bisikan di hatinya, walaupun bisikan di hatinya itu benar, maka dia tetap berhati-hati dengan hatinya. Berhati-hati dengan hatinya. Dia meniliki hatinya, dia melihat hatinya, dan dia bimbang, takut hatinya terkontaminasi dengan sebuah perasaan bangga diri dan keakuan, dan dia bimbang, takut diri itu terkontaminasi dengan sesuatu yang ghurur, tipu daya, bisikan syaitan. Ingat, syaitan ini akan mendorong kita untuk meninggalkan kebaikan. Tetapi setelah melihat kita melakukan kebaikan, dia akan mendorong kita untuk melakukan lebih banyak lagi kebaikan, untuk merasakan bahawa kita adalah orang yang terbaik, untuk merasakan kita adalah orang yang terpilih oleh Allah, untuk merasakan kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, bila kita sudah terasa seperti itu, cepat-cepat kita istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah yang hina diri. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam pengobatan ini, maka elakkanlah daripada kita berubat atau meruqyah itu dengan menggunakan ruqyah-ruqyah yang tak difahami. Bahasa yang kita tak faham. Apa bahasa ruqyah ni kita tak faham. Ya, kadang-kadang ada ruqyah itu dalam bentuk pantun.
Kadang-kadang bahasa ruqyah itu dengan cara kita lihat bulan. Kita lihat bulan. Ya, ada pembacaan ketika kita lihat bulan supaya muka kita ini seri macam mana seri bulan. Maka orang itu akan nampak muka dia tu seri. Padahal yang dia amal itu wirid yang dia ambil, bukan wirid, ya amalan yang dia ambil, jampi yang dia ambil, serapah mentera yang dia ambil daripada gurunya yang telah pun memiliki ilmu tersebut. Rosak. Jadi oleh sebab itu maka kena berhati-hati. Jadi oleh sebab itu juga ada satu hal lagi yang Pak nak sebut. Selain daripada kita kena berguru, maka kita kena banyak-banyak beristighfar. Ketika merawat orang ni dia ada akhlak ini bukan kita boleh nak tunjuk-tunjuk kepada orang. Bukan berartinya orang tu datang mari sini kita tunjuk-tunjukkan dia dengan kita membaca ilmu dia menjerit kita baca lagi dia menjerit dan juga daripada sebagainya. Akhlak di dalam perawatan Islam itu tersembunyi dalam keadaan sirnya. Dalam keadaan sirnya, kalaulah betulnya benarnya dia di sisi Allah, sudah tentu dia akan mendoakan saudaranya di luar, di belakang, di balik pengetahuan saudaranya. Orang sakit jumpa dengan kita, ambillah obat ataupun ambil apa, tapi di luar daripada itu kita doa atau tidak. Begitu dia Pak Haji sebut bahawa kita tak mahu ilmu kita ini menjadi ramai, menjadi banyak, menjadi kuat ketika ramai, tetapi menjadi kurang bila kita sepi. Jadi oleh sebab itu ilmu kita ketika orang ramai memang hebat, kita baca, tapi ketika kita sepi, kita sendirian dengan Allah, apakah begitu? Ya, menjadi sunyi ketika sepi, menjadi riuh ketika ramai. Kita tak nak begitu. Ilmu ini seperti ditunjukkan oleh para ulama, dia mesti terbentuk di dalam satu yang karimul akhlak, ya, dengan bukan mempromosikan kepada kelebihan diri pribadi, tetapi mengangkat Allah itu sebagai Rabb. Apatah lagi jika kita menakut-nakutkan orang, ini kamu ni ada 7 ekor jin ini harus dibuang, kamu ni adalah daripada saka ayah bapa kamu dan sebagainya. Ini menakut-nakutkan orang. Dan akibat daripada ucapan kita itu mengakibatkan keluarga itu hancur binasa, mengakibatkan akidah orang itu akan terpegang sampai ke mati. Pak Haji nak ceritakan bahawa ada 2 keluarga yang Pak Haji jumpa ni, mereka apa? Oleh kerana percaya kepada bomo-bomo ni dan sebagainya, bomo tu kata, bomo tu ustaz pula. Lebih bahaya. Apa dia? Yang pertama, bila dia sebut saja begitu, dia jadi pegangan. Pegangan kepada orang sakit. Sampai orang sakit ni sebut kepada jiran dia, aku tak maafkan kamu sampai hari kiamat. Masya Allah. Dan mereka tak bercakap sampai mati. Gara-gara daripada seorang ustaz mengatakan bahawa ini buatan jiran kamu. Masya Allah, Masya Allah. Besarnya kesalahan dalam dunia pengobatan ini. Besarnya kesalahan yang dilakukan. Kita melakukan pengobatan ini adalah untuk menolong manusia sesama kita. Dengan kita mengambil apa yang Nabi kata, kalau kita keluar dari rumah kita nak selesai masalah saudara kita, Allah akan selesaikan masalah kita di akhirat. Itu matlamatnya. Bukan tujuannya menambah kekeliruan, menambah pemusuhan. Itu ada antaranya. Dan yang kedua, yang Pak Haji nak pesan, kalau kita sakit apa, jangan sama sekali kita menyebut ini buatan orang, terlangkah, termakan. Itu semua ucapan. Ini kamu ni sudah terlangkah. Terlangkah apa? Terlangkah batu. Ya memang betul, jalan kita banyak batu. Terlangkah kayu. Ya betul kan, masuk hutan semua kayu. Kena langkah. Terlangkah apa? Kamu ni terlangkah di tempat-tempat jin maksudnya. Astaghfirullahaladzim. Apapun, kalaupun benar kawasan yang kita pergi itu dalam hutan. Pak Haji duk biasa pergi ke hutan. Di Gunung Jerah ni hutan. Ya. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan 2 alam. Alam manusia dan alam jin ini dalam keadaan yang berbeza. Memang betul ada orang sesat dalam hutan. Ada.
tidak dinafikan. Sesatnya sebab apa? Sebab dia takabur, dia sombong. Dia bukan sombong dengan jin, dia sombong dengan Allah. Bukan hanya dalam hutan, di Mekah pun lagi orang sesat. Bukan di Gunung Jerai ni saja orang sesat, di Mekah buat haji pun lagi sesat. Dalam Masjidil Haram pun lagi sesat. Dalam masjid Nabi pun lagi sesat. Cari jalan pintunya tak jumpa. Untuk apa? Muhasabah. Jadi sebab itu bila kita pergi dekat situ, kalau orang tua-tua disebut ni, ya maaf tu anak cucu tumpang lalu. Tu. Itu jampi tu. Masuklah hutan, maaf tu anak cucu tumpang lalu. Tok mana? Dalam hutan ni. Tok hantu tu lah. Tok jin tu. Anak cucu tumpang lalu. Tak sesat katanya. Kita boleh balik. Subhanallah. Apa pun cara terkeluar daripada cara Islam, walaupun pada mata dan fikiran kata baik, tetapi kita tidak mau, kerana itu adalah ghurur, tipu daya. Syaitan membiarkan dia boleh pulang dengan selamatnya kerana dia telah melakukan satu yang kufur. Bila kita masuk ke dalam hutan, kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul alim. Kita baca lagu tu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kerana dalam hutan ini nabinya ialah Rasulullah SAW. Yang jaga dalam hutan ini Allah. Yang pemilik pada hutan ini adalah Allah. Yang berkuasa menentukan gerak kakunya jin adalah Allah. Kita tak minta pada jin. Sebab Islam itu melarang meminta pertolongan. Allah itu melarang meminta pertolongan daripada jin. Jadi oleh sebab itu maka tegasnya kita dalam memahami tentang masa kita meruqyahkan orang sakit itu, maka kita minta dengan Allah dengan tidak mempromosikan daripada perkara-perkara yang aneh ini. Itu Pak Haji harap sungguh-sungguh, ya, supaya kita terselamat daripada dalam perawatan ini, daripada memahami akidah yang buruk. Syaitan akan menipu kita. Jadi oleh sebab itu maka kita kena, apa yang Pak Haji kata ialah berhati-hati dengan hati kita sendiri. Kita kena curiga dengan hati kita sendiri. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang pelik, sesuatu yang kita lihat seperti kebaikan, kita harus bermohon dengan Allah SWT. Macam hujan yang turun, kita mohon supaya hujan itu membawa keberkahan. Bukan hujan itu mendatangkan azab kepada bumi ini. Mendatangkan keburukan kepada bumi ini. Begitu juga dengan ilmu yang kita belajar. Ilmu yang dapat kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, maka itu adalah antaranya. Kemudian pula ada setengah orang merawat dengan menggunakan tarikh lahir. Guna tarikh lahir, berapa tarikh lahir kamu, siapa nama ibu kamu, siapa nama ayah kamu. Ini dia gunakan ilmu falakiyah. Jadi kalau guna ilmu falakiyah ini bagi mereka yang berjalan di atas jalan Allah, mereka juga tidak akan gunakan ilmu ini. Kerana ilmu ini akan membawa dia kepada nujum. Masya Allah. Barang hilang misalnya, ada kira. Hari ini berapa hari bulan, berapa tanggal sebagainya. Oh, barang ini tidak hilang, masih ada. Tapi ada di rumah, di atas satu tempat yang tertelindung. Betul, warna hitam sebagainya. Ternyata orang itu pergi cari, jumpa. Betul. Itu namanya falakiyah. Bila falakiyah ini, dia masuk dalam nujum. Lagi takut. Barang siapa yang pergi, ya menziarahi tukang nujum, Allah menolak 40 hari amalannya. Kalau dia percaya, dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu, kalau begitu nanti mereka akan sebut, susahlah Pak Haji kalau begitu, ini tak boleh, ini tak boleh. Pak Haji ni Wahabi kah? Soalannya begitu. Pak Haji ni Wahabi kah? Allah, itu selalu dikatakan orang, ya, dan ada buku yang Pak Haji tulis itu, inilah jalan kami. Pak Haji tulis buku itu pun ada orang mengatakan bahawa tulisan ini juga adalah tulisan
yang menyebabkan kita tulisan orang yang tidak beriman kepada Allah. Pak Haji sebut begini, kalau buku itu dikatakan buku yang kontroversi, maka buku dijawab dengan buku. Mereka yang mengatakan buku itu tak betul, jawablah alasan yang Pak Haji bagi itu juga dengan cara tulisan. Mari kita sama-sama merujuk. Mari sama-sama kita mencari kebenaran. Sebab apa? Sebab dalam dunia pengobatan ini, bagi diri Pak Haji, kita harus melakukan satu pembersihan. Misal kata kita buat al-hijamah. Pak Haji nak sebut ni pengalaman. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian belajar al-hijamah dengan orang yang ada dengan unsur-unsur mistik jin ini, nanti hijamah tidak keluar darah, yang keluar ialah kaca, yang keluar adalah jarum. Ada seorang datang bertemu dengan Pak Haji, dia kata, Pak Haji, aku ada kelebihan yang lain daripada yang lain. Apa dia? Dia kata, saya belajar al-hijamah, tapi guru saya ajar cara untuk berhijamah, yang keluar adalah jarum, yang keluar adalah kaca. Pak Haji kata itu adalah ghurur, tipu daya. Dia kata sebab apa? Ghurur. Sebab apa dia kata ghurur? Sebab Rasulullah SAW itu berbekam keluarnya darah, bukannya keluarnya kaca, bukan keluarnya jarum. Oh, selama ini yang dia sangka satu kelebihan itu sebenarnya satu kekurangan. Kelebihan itu kerana dia ukur, dia mempunyai, dia boleh buat di luar daripada kebiasaan. Kita bukan nak buat di luar daripada kebiasaan. Kita nak ikut kebiasaan. Kita buat apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah buat begitu, kita pun begitu. Jadi itu yang kena hati-hati. Sangat hati-hati. Dan juga apabila kita bekam, tiba-tiba yang keluar begitu, dia telah membuat satu stigma pemikiran di kalangan orang sakit. Ya, benar, aku ni sudah menyangka aku ni sebenarnya disihir orang. Orang dah kata yang sihirku adalah jiranku. Tengok bagaimana halusnya syaitan masuk ke dalam diri kita. Bila sudah begitu, Masya Allah, ada di kalangan kita, di kalangan yang Pak Haji jumpa, baru meninggal anaknya, pergi tanya kat Ustaz, bagaimana kedudukan anak saya di dalam alam barzah? Ustaz tu boleh jawab lagi, baik, dalam keadaan baik dan bergembira. Astaghfirullahaladzim. Jadi oleh sebab itulah, maka kenapa kita harus menjadi seorang perawat yang baik. Perawat yang baik ini memandu manusia dengan jalan dakwah, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada di hadapan Pak Haji ni, orang dapat tunjuk beberapa kelebihan, dapat melompat setinggi langit, dapat berenang, dapat berjalan di atas air. Namun kalau kita lihat dia itu tidak menjaga syariatnya, akidahnya itu tidak betul, maka sekali-kali kita tidak akan berguru dengannya. Kita berguru bukan untuk kelebihan, bukan untuk kemuliaan dipandang orang, untuk menjadi ayam putih di dalam majlis. Kita berguru adalah untuk cari hamba Allah, biarpun tidak disebut oleh orang, tetapi disebut oleh penduduk-penduduk langit, insya-Allah. Itulah matlamat daripada pengobatan. Baik, sekarang ini macam mana pula mengubat orang dengan menggunakan garam, menggunakan bunga? Menarik ni. Garam, bunga, mandi bunga, itu mandi 7 bunga dan sebagainya. Ini satu yang menarik. Baik. Kalau guna garam dengan tujuan mengatakan bila kita spray garam itu, kita tabur garam itu menyebabkan syaitan lari, itu tak benar. Tak benar. Mana syaitan nak lari? Garam saja. Pergi ambil dekat laut. Di laut tu pun penuh dengan syaitan. Penuh dengan jin, nak lari macam mana? Di laut pun penuh jin. Dalam laut pun penuh jin. Entah-entah jin tu pun buat industri garam juga. Entah-entah. Macam mana nak lari? Aduh, ringan sangat saja pemikiran kita ini. Ya, bermain-main sangat. Ya. Hanya garam saja jin akan lari. Itu ghurur. Tetapi sembuh katanya. Betul sembuh. Sebab garam itu mempunyai medan elektromagnetik. Dia ada gelombang dia. Kalau bilik kita, kamar kita disemprot dengan air garam, dia akan membolehkan deep sleeping, tidur. Sebab itu orang ada hari ini garam, lampu garam.
Jadi kalau begitu, kalaulah garam boleh menghalau jin, senang saja, tak payah kita tabur garam, pasang lampu je. Memasuk lampu saja. Jadi bukan di situ terhentinya. Terhentinya ialah medan elektromagnetik untuk mendapatkan deep sleeping. Itulah dia garam. Kalau kita semprot kenanya matanya jin itu pedih dia lari. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Apatah lagi kalau orang tu pergi berubat sembuh. Dia kata kalau sembuh besok kena bagi pengeras ya. Pengeras ni apa dia? Kena bawa garam. Kalau tak bawa garam, sakit itu berpindah daripada orang tu kepada diri saya. Kena bawa garam. Astaghfirullahaladzim. Gara-gara tak bawa garam, sakit boleh berpindah. Sakit tu datang pada siapa? Ini kita berhenti sebentar untuk beri laluan pada iklan. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi ya dalam bahagian yang kedua ini. Masya Allah ya. Tadi Pak Haji dah terangkan bagaimana seorang itu yang dia percaya. Baik, kali ini percaya yang seluruhnya adalah percaya pada bunga, mandi bunga. Mandi bunga untuk tujuan pengobatan. Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Boleh. Di mana bolehnya? Tetapi dengan syarat, akidah itu bukan mandi bunga kerana nak cepatkan jodoh. Bukan. Mandi bunga itu kerana ada jampi-jampi. Bukan. Mandi bunga untuk tujuan mendapatkan daripada gelombang bunga. Gelombang bunga, bau bunga, supaya hormon kita menjadi gembira, menjadi ceria, wajah kita berseri-seri. Bukan kerana jampi serapa, doa-doa yang tidak diketahui maknanya. Ini sangat jelas. Ya. Jika kita katakan salah, mandi bunga ini salah, macam mana orang yang buat spa? Spa tu, ada spa, dia mandi bunga. Bukan mandi bunga saja, mandi susu pun ada. Susu, mandi susu, mandi garam, mandi rempah, mandi bunga. Jadi bukan sebab bunga, tapi kepercayaan itu yang membuatkan orang itu terkeluar daripada jalan yang benar. Itu adalah di antaranya. Kalau kita percaya, kalau kita percaya pada garam atau percaya pada bunga, inilah yang menyebabkan pengobatan itu tidak telus, tidak lurus dan tidak dia mendapat keberkahan di sisi Allah SWT. Ya, itu dia di antara. Baik, macam mana kalau orang itu sembuh? Dia ambil dia sembuh. Ambil mani bunga pun dia dapat jodoh. Bagaimana? Ini Pak Haji nak sebutkan lagi. Alangkah bahayanya sekiranya sesuatu perbuatan yang tidak baik itu akan terus berganda-ganda, berlapis-lapis keburukan yang kedua, yang ketiga, yang keempat muncul. Pak Haji dah sebut dulu. Apa dia? Rezeki yang barakah. Rezeki yang barakah itu rezeki yang menjadi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Misal kambing. Ini ulang semulanya. Kambing, Nabi kata haiwan yang barakah. Sebab apa? Kulitnya, dagingnya, tulangnya, susunya, diambilnya, kotorannya juga boleh digunakan. Itu berartinya kebaikan. Itu tandanya keberkahan. Tetapi kalau pengobatan itu pun begitu juga. Kalaulah selepas dia melakukan satu benda yang salah, lalu dia mendapatkan lagi satu benda yang dihajatinya dengan jalan yang salah, sama juga dengan seorang yang pergi untuk meramal. Yang Nabi kata kalau dia pergi untuk meramal, tertolak 40 hari amal ibadatnya. Kalau dia percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Kufur. Bagaimana munculnya kepercayaan? Kerana benda itu berlaku. Masya Allah. Kita nak supaya jalan kita ni dikeluarkan kita daripada gelap kepada cahaya. Tetapi ini setelah melakukan amalan begini, maka dia telah mengeluarkan seseorang itu daripada cahaya kepada kegelapan. Yang disangkakannya itu adalah kebaikan. Yang paling kita takut ialah bila mata menjadi buta, itu kita tak takut. Tapi bila hati tak dapat meraba kebenaran, itu yang paling kita takut.
Baik, bagaimana pula dengan orang yang menggunakan batu? Cerita pasal batu ni, teringatlah Dr. Syam di Perlis. Batu ni, moga-moga Dr. Syam juga tengok juga daripada video Pak Haji pada hari ni, ya. Bagus, insya-Allah siapa yang nak belajar tentang batu boleh hubungi dengan Dr. Syam. Boleh. Dan masya-Allah, apa yang kita sebutkan batu, tidak ada kelebihan ada pada batu-batu tersebut di sudut yang kita kata dapat melindunginya daripada perkara-perkara yang buruk. Kecuali batu itu mempunyai mineral-mineral. Hari ini Pak Haji tak pakai cincin pula hari ini ni. Mineral-mineral yang mana mineral ini memberi kesan reaksi pada tubuh badan. Misalnya apa dia? Batu kuas misalnya. Di Gunung Jerai ni. Nanti jangan lupa tengok TV Pak Haji mencari batu kuas di Gunung Jerai. InsyaAllah. Batu kuas ini setelah kita ambil dia, kita buat batu cincin. Orang yang susah tidur malam, insomnia, kita pegang batu kuas ini. Dia mudah tidur. Pasal apa? Kerana dia ada mineral. Dia ada medan elektromagnetik. Dan medan ini dalam kajian memang benar. Dia akan membetulkan medan elektromagnetik untuk membolehkan kita tidur yang berkualiti. Begitu. Ya, itu adalah antaranya. Begitu juga kita tak boleh yakin kata batu ni boleh menjadikan tubuh badan aku jadi kebal, tidak luka dengan senjata. Batu ini boleh menjadikan murah rezeki. Mana pula macam tu batu murah rezeki? Apatah lagi kalau digantung gambar-gambar. Lagilah rosak, ya, rosak sekali akidahnya kalau begitu. Jangan yakin kepada benda, yakinnya kepada Allah. Nabi Adam diutuskan sampai kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa ilmu yakin kepada Allah, bukan yakin pada benda. Kalau yakin kepada benda itu sudah ada kepada orang-orang yang derhaka dengan para nabi. Mereka semua yakin dengan benda. Yakin bahawa mereka itu senang sebab ilmu mereka. Mereka dapat wang yang banyak kerana ilmu mereka. Mereka tak yakin kata itu kurniaan Allah. Firaun itu tak sakit-sakit. Tak perlu ambil herba. Tak perlu jumpa dengan orang-orang untuk ambil obat. Sebab apa? Tak sakit. Dia yakin. Dia Tuhan. Kalau begitulah, maka itulah disebabkan turunnya para rasul untuk membetulkan. Jadi oleh sebab itu, batu kita pakai batu cincin kah, batu gelang kah, jangan duk sebut sejak saya pakai batu gelang ini loket ni, saya tengok rezeki saya murah, rezeki saya berganda-ganda. Astaghfirullahalazim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Surah Al-Mulk. Kalau Allah Ta'ala menahan rezeki pada seorang, ada tak siapa yang datang yang boleh mendatangkan rezeki padanya? Allah terang-terang menyebut rezeki aku yang pegang. Allah itu bersifat Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Jadi oleh sebab itu, maka rasul-rasul datang untuk membetulkan akidah. Minta dengan Allah. Allahus Samad. Minta dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta dengan Allah. Allah itu kita sembah, kita sujud, dan Allah itu tempat kita minta. Kalau dalam bab rezeki kita minta dengan Allah, kalau bab sakit, dalam pelajaran ilmu sakit, kita kena minta dengan Allah. Bila kita minta dengan Allah, maka sakit dalam pengobatan Islam ini, dia ada apa? Yang pertama, taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi, kalau kita bagi tahu kepada seorang tu, cik, kita sakit kan, mari kita banyakkan bertaubat. Tak mau dia. Tak sesuai dengan nafsu. Tapi kalau kita kata, cik sakit ni sebab orang buat, betul. Dia kata betul. Kalau kita nak bagi orang datang banyak ke tempat kita, maka, wa na'udzubillah, ini contoh. Kita boleh kata, cik, penyakit cik ni sebenarnya dibuat oleh orang. Orang ni memang nak buat cik sudah lama dah. Ramailah orang akan datang pada kita. Tapi kalau orang sakit datang, cik, yang pertama kali kita istighfar ya, kita minta ampun dosa-dosa kita. Belum tentu lagi apa yang kita fikirkan tak dosa itu dosa. Ya, apa yang kita fikir tak dosa itu sebenarnya tidak dosa. Mungkin dosa kita ini yang kita lakukan.
Mari kita istighfar. Orang suka tak? Orang tak suka. Sebab apa tak suka? Tak sesuai dengan nafsu. Nafsu suka memburukkan orang. Nafsu tak suka untuk istighfar pada diri sendiri. Kemudian diikuti dengan apa dia? Mari kita solat taubat, mohon ampun dengan Allah. Mau tak dia? Tak mau. Kalau boleh cik solat hajat bagi orang yang buat kepada saya ini, balik semula apa yang dia buat. Sesuai dengan nafsu. Jadi oleh sebab itu, maka perawat-perawat menggunakan psikologi sesuai nafsu. Sesuai dengan apa yang difikirkan oleh orang sakit. Jadi itu adalah antaranya. Dan memang pun pesakit-pesakit ini bila sudah sakit, dia terpuruk. Pemikirannya terpuruk. Karena terpuruk apa? Karena dia sudah digenggam oleh syaitan supaya mengakui sakit ini adalah buatan orang. Dia tak mau istighfar. Sampai mati dia tak mau mohon ampun dengan Allah. Barangkali ada dosa-dosa yang dia tak mohon ampun lagi. Mungkin di situ. Jadi itulah yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi oleh sebab itu, maka seorang perawat di dalam Islam ini, maka kita bawa orang itu kepada istighfar, mohon ampun. Dan yang ketiga ialah supaya dia mengenal diri sendiri. Kalau amalannya tak bagus, dibaguskan. Kalau solatnya tak terjaga, solat akhir-akhir waktu saja. Solatlah di awal-awal waktu. Kalau dia tak pernah baca Quran, baca Quran. Kalau dia tak cukup solawat, banyakkan solawat. Dengan dia memperbanyakkan dan mendekatkan diri kepada Allah, lihatlah nanti bagaimana Allah akan bagi ketenangan dalam dirinya dan penyakitnya itu dapat kita rawat. Kita yang berikan herba macam ni pun, kita kena bagi tahu kepada orang yang mengambil herba, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kita bagikan begitu saja. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Begitu juga dengan mentera. Ini ada satu mentera yang Pak Haji nak baca. Mentera ini di tempat Pak Haji, di Perlis. Kalau Pak Haji baca ni, hampir satu negeri Perlis, orang tua-tua boleh tahu. Ini mentera. Mentera ini untuk sakit urat. Sakit urat. Boleh atau tidak? Ini dia. Dengar ya, dengar Pak Haji baca. Anak itik tok wi, mandi dalam kolam. Sakit apa tok wi? Sakit sendi tulang. Itu dia. Ubat apa tok wi? Ubat limau lelang. Ada nyanyian dia. Anak itik tok wi mandi dalam kolam. Sakit apa tok wi? Sakit sendi tulang. Ubat apa tok wi? Ubat limau lelang. Itu jampi serapah. Tengok saja. Banyak orang tua-tua cuba kita tanya usul betul-betul. Tu bukan nyanyian. Itu jampi serapah orang sakit urat. Dia tak perlu nak pergi makan, ambil buah limau lelang tu, dia sebut dah buah limau lelang tu. Dia baca itu saja, dia baca dekat ayat tu saja, hilang orang tu yang sakit urat. Tapi apa tu? Apa sebenarnya? Itu adalah serapah. Itulah jampi. Itulah mentera. Mentera orang Melayu, mentera di alam Melayu. Jadi oleh sebab itu, maka apabila Islam itu datang, ya, dibawa oleh Syekh Abdullah Al-Humari Al-Yamani yang tinggal dekat Gunung Jerai ni, yang asalnya mereka duduk di Gunung Jerai ni, Syekh duduk di Gunung Jerai ni, membawa satu akidah yang benar. Ini bukan mentera. Kita tak boleh guna mentera. Mentera Melayu kan, mentera Jawa kan, mentera Bugis kan, mentera apa pun tak boleh. Mentera-mentera ini begini. Sebab apa? Kan sebutnya begitu saja, anak itik saja. Anak itik, sebut anak itik boleh hilang sakit pinggang. Macam mana ni? Apa connection anak itik Tok Wi dengan hilang sakit pinggang? Macam mana? Connection dia daripada guru. Bila dia pergi belajar dengan satu guru, Tok Guru dia kata, kau baca yang ni. Apa dia? Tulis. Anak itik Tok Wi mandi dalam kolam. Sakit apa Tok Wi? Sakit sendi tulang. Ubat apa Tok Wi? Ubat limau. Limau lelam. Jadi kalau dia baca gitu, dia suruh anak murid dia tulis. Bila anak murid dia tulis, anak murid dia baca depan Tok Guru. Tok Guru tu dah ada jin dah. Bila dia baca, hilang tak? Hilang.
Jadi oleh sebab itu, bukan kita yang merawat jin yang sakit, tetapi kita yang sakit kerana dirawat oleh jin. Jadi tujuannya, tajuk perbincangan yang Pak Haji nak sebutkan hari ini, bahawa kita dah berada di akhir kehidupan yang akhir. Dunia akan kiamat. Virus corona datang. Orang pun dah tak boleh solat masjid, dia dekat masjid. Mekah pun jadi sunyi sepi. Maka perlu jaga akidah. Jaga akidah ini. Jangan dia anak itik takwil lagi. Tak boleh mentera. Kita sekarang ialah kena kembali kepada Al-Quran. Balik semula kepada Al-Quran. Dalam situasi umat yang sedang dalam ad-dukhan. Dukhan ni asap. Asap. Asap tu bukan berupa asap yang keluar. Asap itu kita tak dapat melihat kebenaran. Tak tahu kebenaran. Jadi dia harus lurus, benar dan tidak boleh terkeluar daripada bingkai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kita tak boleh keluar daripada pendapat-pendapat ulama. Jadi kalau ulama kata macam ni, kita kena pegang macam ni. Kalau dikatakan bahawa tak boleh kita berqadim, berhadam, tak boleh guna jin Islam. Jin Islam tu khadam. Khadam tu jin Islam. Jin Islam ni tak boleh, jauhi. Itu sebab itu dalam buku Keramat Aulia dan Keramat Berqadim, kita tengok orang yang berqadim ni memang dia jadi. Hujan nak turun, dia boleh pindah hujan. Dia boleh buat begitu. Itu bukan keramat. Itu namanya keramat berqadim. Berqadim itu berjin. Menggunakan kaedah pertusan hasil daripada amalan. Dia terpaksa bertapa dan dia terpaksa duduk berpuasa. Amalannya wirid. Nanti akan ramai orang sebut, Pak Haji, wirid itu adalah menyebut nama Allah. Kena ingat wirid itu menyebut. Betul. Pak Haji tahu wirid itu kadang-kadang menyebut nama Allah. Nama-nama, zikir-zikir nama Allah. Tetapi, apakah dengan menyebut nama Allah itu kita tidak sesat? Takkan nak sesat pula. Pak Haji dengan menyebut nama Allah. Buktinya apa? Buktinya orang solat. Orang solat itu bermula daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua menyebut nama Allah kan? Tetapi ada yang fawailul lil musallin, neraka lewailah bagi orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang solat tetapi dia lalai. Kalau tidak, macam mana orang solat tu nak masuk neraka wail, neraka jahanam? Bagaimana dia solat, dia menyebut nama Allah, tetapi bagaimana dia boleh masuk neraka? Dia sedang solat tetapi dia sahun, dia apa? Dia lalai. Jadi oleh sebab itu jangan sangka kita ketika sedang zikir nama Allah, kita zikir nama Allah, kalau tidak kerana niat yang betul, Masya Allah. Apa pembuktian kedua? Baik. Pembuktian yang kedua, Asma Allah. Asma'ul Husna. Asma'ul Husna ni nama-nama Allah yang indah. Tetapi pernah tak dengar orang gila isim? Gila isim. Isim tu nama. Gila isim berartinya gila kerana banyak membaca Asma'ul Husna. Masya Allah. Astaghfirullah. Bolehkah orang itu gila bila dia banyak baca nama-nama Allah? Boleh gila atau tidak? Ya, gila isim. Mungkin tak nama Allah yang indah yang disebut banyak-banyak jadi gila? Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar. Lama-lama gila isim. Pasal apa? Bukan sebab nama Allah itu. Sebab ketika dia mengamalkan itu, ada niatan dunianya. Dia jadi panas sebab dia buru dengan guru yang mendapat amalan-amalan dunia. Jadi dia jadi panas. Jadi bila dia panas itu, dia menjerit. Dia menjerit itu orang panggil gila isim. Isim tu nama. Nama Asma'ul Husna. Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Jabar, Ya Jabar, Ya Jabar. Gila. Ramai gila. Jadi kalau begitu juga macam setengah orang yang belajar. Belajar apa? Belajar dalam ilmu persilatan. Ilmu persilatan, ilmu perubatan, dekat-dekat. Belajar silat. Angkat kat tangan ni minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, bukakanlah akan daku seni pencak silat harimau berantai. Panglima hitam.
Waktu kita nak sebut nama Allah, 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 Allah. Sebut nama Allah. Bukan nama syaitan, bukan nama jin. Allah, 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 Allah. Dengan sendirinya pergerakan. Tangan tu bergerak dengan sendiri. Minta dengan Allah. Ingat nama Allah. Sebut nama Allah. Yang gerak tu Allah. Betul lah yang Allah, yang gerak tu Allah. Bila dia sudah asyik, dia lupa diri. Bila lupa diri itu Allah kah? Subhanallah. Itulah ghurur. Itulah dia jin. Begitu juga dalam dunia pengobatan. Pengobatan ini dia halus. Jangan sampai ditipu oleh syaitan dalam dunia pengobatan. Bagaimana yang berlaku yang diceritakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Cerita bagaimana isterinya itu yang keluar air mata. Keluar tak mau berhenti air mata, tetapi setelah diletakkan dengan benang hitam, air matanya berhenti. Air mata berhenti. Betul. Tujuan untuk menghentikan sakit keluarnya air mata tanpa berhenti, boleh dihentikan dengan letakkan benang hitam. Tetapi apa kata Abdullah maksud, sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, tamimah itu adalah syirik kepada Allah. Oh, itu yang kita jaga. Gelang-gelang, tangkai-tangkai itu boleh membawa kita syirik kepada Allah. Pak Haji, ni bagaimana kalau kita tak amalkan macam ni? Sekarang situasi kita bahaya ni kalau kita tak belajar ilmu-ilmu macam ni. Masya Allah. 2/3 dunia itu tunduk di bawah Islam dengan akidah yang benar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika diberitahu oleh penjaga ya, sebut kata Sungai Nil. Sungai Nil yang terpaksa dikorbankan dengan anak dara. Baru air sungainya itu akan melempah naik. Tiba-tiba tahun tersebut, ketika Islam sudah merebut di Mesir, menguasai Sungai Nil, menguasai Mesir, pada ketika tersebut air kering. Lalu mereka minta menghantar utusan berjumpa dengan Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menulis surat kepada Sungai Nil. Aku tak minta kepadamu. Aku minta kepada Allah yang menciptakanmu. Jalankanlah airmu. Bawa itu, masukkan kertas saja, jalan. Ya Allah, kalau umat Islam tahu tentang kekuatan Islam yang ada dalam akidah yang benar, insya-Allah mereka akan lihat bahawa pertolongan Allah itu berada di mana-mana. Pertolongan Allah itu akan mendatanginya daripada semua sudut. Allah akan datang. Tetapi yang berlakunya kemiskinan dan yang berlakunya kemiskinan akidah yang ada pada hari inilah yang menyebabkan umat Islam ramai seperti buih di lautan, tetapi tidak kuat, rapuh, mudah dihancurkan. Salah satunya dalam dunia pengobatan dapat kita lihat bagaimana rapuhnya iman umat Islam, akidah umat Islam yang telah dikeluarkan dengan kepercayaan mistik. Kepercayaan yang membawa bukan mengagungkan Allah, tetapi untuk mengagungkan kepada makhluk halus, untuk mengagungkan kepada seorang perawat, untuk mengagungkan kepada benda. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji berpesan dekat sini bahawa hati-hati bila kita menggunakan pengobatan ini. Jadi apa dia yang sebenar yang Pak Haji nak sampaikan ini ialah bila kita bercakap tentang jin, kena ingat satu perkataan, ghurur. Ingat ghurur, tipu daya. Jangan sampai ditipu dalam semua aspek. Ya, jadi oleh sebab itu maka bersihkanlah. Kalau sudah yang lepas sempena hari Jumaatan ini, mohon ampunlah kepada Allah. Tinggalkanlah saja yang lepas. Kalau dulu kita boleh tangkap jin masuk dalam botol. Tangkap jin masuk dalam botol. Kita kata begitu, itu ghurur, tipu daya. Kalau kita boleh buat apa juga begitu, ghurur. Mari kita membersihkan diri kita pada hari Jumaatan Penghulu pada hari ini supaya kita kembali kepada pengobatan Nabi SAW. Bagaimana? Bagaimana? Itu antara soalannya. Baik. Sebelum Pak Haji nak jawab bagaimana, ada satu lagi soalan yang termain dalam fikiran Pak Haji, iaitu masuk hutan, kena gegata. Gegata ni bengkak. Bengkak, kita ambil air,
kita baca ayat kursi, kita bagi dia minum, hilang bengkaknya. Ya. Apakah ini pengaruh jin, pengaruh virus, pengaruh bakteria dan sebagainya? Itu tidak menjadi hal kepada kita. Yang penting, ya, racun ular pernah berlaku. Ya, racun ular pernah berlaku di zaman sahabat. Ular itu matuk lalu membaca surah Al-Fatihah. Ingat, surah Al-Fatihah itu surah syifa. Bacalah dia. Ya, kita meruqyahkan orang sakit itu dengan surah Al-Fatihah, dan kita menggunakan membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Boleh ditambah dengan surah Al-Ikhlas, di mana sahabat mengatakan bila turun 2 surah ini, 3 surah ini, maka kami tak meruqyahkan orang lain kecuali menggunakan surah ini. Mudah saja kan? Suratul Fatihah, Qul Wallahu Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu binnas. Bagi dengan yakin, minta dengan Allah, jangan terhenti di situ saja. Balik dekat rumah, ketika kita solat, ketika kita bersundian, selepas melakukan suatu amal-amal yang baik, selepas kita berzikir, selepas apa, minta saja dengan Allah agar sembuhkan. Minta dengan Allah. Kalau dia tak sembuh, besok minta lagi. Kalau tak sembuh, besok minta lagi, sampai Allah memberikan doa kita. Yakin bahawa Allah akan sembuh. Itu yang paling penting. Ya, kemudian seterusnya, bila kita sampai kita meruqyahkan orang ini juga, yang pertama ialah kita jaga diri kita. Jangan sampai timbul riak. Jangan sampai timbul rasa besar diri. Jadi oleh sebab itu, Pak Haji nak cadangkan, ya, nak mencadangkan sekadar untuk ingatan, ya, bahawa ruqyah ini tidaklah terlalu over di depan orang sakit sampai menjerit-jerit. Janganlah begitu. Ya, simpanlah. Biarlah rahsia itu kita dengan Allah SWT. Kita doa, Allah mendengar, dia sudah tak menjerit lagi. Tak perlu ditangkap-tangkap dia. Ini datang daripada mana? Ini baik keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan bunuh engkau. Janganlah gitu. Jangan. Jagalah kemuliaannya. Sampai menjerit, nampak aurat dan sebagainya. Itu bukanlah jalan kita. Jalan kita ialah jalan hamba, seorang hamba. Merawat, menjaga dan melindunginya. Seorang perempuan datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku minta tolong doakan. Aku kena penyakit ayan, penyakit epilepsi. Nabi SAW menyebut bahawa kalau kamu bersabar, tempatmu di syurga. Tempatmu di syurga. Kata perempuan itu, aku bersabar. Masya Allah, gembira dia dengan ucapan Nabi SAW itu. Aku bersabar. Aku memilih untuk sabar. Sebab itu jaminan Rasulullah SAW. Tetapi ya Rasulullah, ketika berlaku auratku terbuka. Jadi aku minta didoakan supaya jangan terbuka auratku. Masya Allah. Ini yang Nabi doakan. Baik, terpelihara sungguh sesuatu amalan. Nabi itu adalah ikutan kita, contoh kita dalam dunia pengobatan. Dan juga dalam Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah sempurna. Tidak perlu kepada penambahan lagi. Baik, terima kasih semua yang telah mendengar kuliah hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.